Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach MJ, salah seorang leader memasak dalam tim Kuden Avengers. Saya salah seorang anak kepada Cikgu Kuden. So, untuk topik kita pada malam ini, macam mana kita nak buat sales menggunakan WhatsApp. Actually, ini adalah part 2. Part 1 saya dah buat live hari tu, korang boleh tengok video saya yang tempoh hari. So yang ni part 2. Part 2 ni maksudnya macam mana kita nak approach orang yang PM kita. Untuk yang part 1, kita nak approach orang yang WhatsApp kita ataupun kita WhatsApp orang yang dalam database kita. Maksudnya orang yang kita dah kenal, yang kita dah ada save nombor dia, yang dah ada dalam list kontak kita. So untuk malam ni saya nak bagi tips macam mana kita nak approach orang yang WhatsApp kita yang kita tak kenal. So macam mana orang tu boleh WhatsApp kita? Ianya terhasil daripada posting-posting kita di IG dan di FB. So topik dia macam mana kita nak approach orang dekat WhatsApp. So seperti yang kita WhatsApp orang-orang yang dalam database kita. So untuk malam ni juga, untuk kita approach orang ataupun WhatsApp orang yang kita tak kenal pun sama, ada rules dia. So rules dia yang pertama, dalam conversation kita mesti ada introduce diri. So kita mesti introduce diri kita. Dan rules yang kedua, kita mesti tanya dia siapa nama dia. So untuk conversation kita dengan prospek, tolong elakkan untuk kita gunakan gelaran-gelaran seperti bro ataupun sis. Kita cuba dapatkan nama dia untuk kita berborak, kita sebut nama dia, kita panggil nama dia. Sebab kita ambil contoh, kalau kita sendiri pun, kalau kita berborak dengan orang yang kita tak kenal, orang yang panggil nama kita lebih rapat ataupun lebih mesra daripada orang yang menggunakan gelaran bro dan sis. So tanya nama dia adalah rules yang kedua. So rules yang ketiga ialah dapatkan lokasi dia. So kena tanya dia lokasi dia ataupun tempat tinggal dia di manalah. Sebab ada sebab-sebab kenapa kita perlu tanya lokasi dia. Kejap lagi dekat poin seterusnya saya akan explain lah. So rules dia ada 3, iaitu introduce diri kita, kita tanya siapa nama dia, dan juga kita dapatkan lokasi dia. So 3 rules ni perlu ada dalam conversation kita. Okay, so macam mana nak buat ayat? Macam mana nak buat ayat? Saya akan pergi lepas ni. Macam mana conversation ni boleh terhasil? Maksudnya macam mana orang tu boleh PM kita? Kebiasaannya orang tu PM kita hasil daripada posting-posting kita dekat FB dan juga di IG. So bila kita post promote kita punya item, biasanya kita akan dekat copywriting tu kita akan letak link WhatsApp kita, betul. So dari situ orang tu akan klik dan akan terus PM kita. So biasanya katalah kita ambil contoh link WhatsApp kita, nombor / nak promo Red Velvet. Contoh kita ambil item Red Velvet. So kita dah post dekat IG, orang berminat, orang klik IG atau FB, orang berminat, orang klik kita punya link dan akan terus ke WhatsApp kita. So first sekali yang akan masuk dekat WhatsApp kita, apa yang kita letak dekat link tu lah. So macam contoh yang ni, yang saya bagi contoh, nak promo Red Velvet. So benda tu akan keluar dulu dekat conversation kita. Tapi kita kena ingat, itu bukan pembukaan conversation kita, ataupun benda tu belum lagi start conversation kita lagi. So conversation kita adalah daripada kita yang mula. Apa yang masuk dekat WhatsApp kita itu adalah prospek ketuk pintu. So prospek tu ketuk pintu dan macam mana kita nak serve dia. So tolong saya tahu tips yang saya bagi ni saya tekankan kepada dropship baru. Saya tahu kebanyakannya dropship ada experience dengan business online sebelum ni. So kebanyakannya dah power dan juga dah ada knowledge. So kebanyakannya
akan gunakan auto respond. Auto respond kita boleh guna sekiranya auto respond kita tu bila contoh orang klik link kita dan masuk WhatsApp kita, akan auto respond. Selalunya orang akan respon contoh saya akan layan ataupun saya akan reply sebentar lagi, sekarang saya sibuk. Okey, kalau macam tu tak ada masalah Tapi kalau respon auto respon ataupun robot yang respon tu dengan ayat boleh tinggalkan nama, nombor telefon ataupun alamat semua tu, dari mana, benda tu tidak disarankan dalam memasak. So tolong jangan jadi pemalas lah. kita bila robotnya respon, benda tu tak sampai. Kalau kita jadi prospek pun kita takkan sampai benda tu. So sekarang ni kita sebagai seller, kita nak apa yang kita bualkan, apa yang kita respon dengan apa yang dia teks, biar sampai kepada prospek tu, biar sampai ke dalam hati prospek tu lah. So tolong kalau kata Coach Helmi memang big no untuk auto respon lah. Tapi kalau saya sarankan lah, memang jangan jadi malas. So tolong respon dia secara manual, kita reply. Okay, so macam mana kita nak reply? Macam mana contoh ayat? Siapa ni? Shima Abu Bakar. Kak Shima, saya tak reti lagi Coach. Tak apa Kak, sikit-sikit kita belajar. InsyaAllah leader-leader lain pun akan turut mengajar korang semua. Pada DS baru, saya rasa korang tak perlu risau. Apa yang korang tak tahu, apa yang korang tak reti, tak pandai, korang tanya je. Boleh tanya dalam grup ataupun boleh tanya leader-leader. Saya yakin 100% memang akan ada yang membantu kalau tanya dalam grup, ataupun boleh PM leader sendirilah. Waalaikumsalam ya Haimia, sihat? Dah makan? Semua dah makan? Okay, so saya pergi kepada contoh ayat bila orang prospek kita dah klik link dekat kita punya post. So akan masuk WhatsApp dan akan keluar nak Red Velvet promo, contoh So macam mana kita nak respon kepada prospek? So ayat dia sebagai contoh kita tak tahu lagi nama dia sebab ini orang yang kita tak kenal. So saya bagi contoh, Assalamualaikum cik, nak beli Red Velvet je. Kenapa cik? Cik sebab kita tak tahu lelaki ke perempuan ke, so random je kita panggil je cik. Ataupun kalau nak panggil puan, takut lelaki pula kan. So Assalamualaikum cik, nak beli Red Velvet je. Okay, so kita tanya dia macam tu. Kita jawab, boleh je, tak jadi masalah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya MJ, ejen memasak yang sah lah. So kenapa ejen? Tolong jangan gunakan dropship. Bukannya jangan gunakan tu maksudnya satu kesalahan, tak. Tapi korang pun ejen sebenarnya. Dropship tu adalah ejen. So kita memang berbisnes online kita dalam memasak ni memang konsep yang bisnes yang berkonsepkan sistem ejen. So kita cakap je kita ejen memasak. Sebab kalau kita cakap kita dropship, orang yang tak tahu, orang akan pandang dropship ni bawah. So sebenarnya kita sama je. Dalam memasak kita semua sama. So kita cakap je kita ejen memasak yang sah. Okay, so dekat first conversation kita dah introduce diri. Macam yang saya cakap tadi, rules yang perlu ada dalam conversation kita mesti introduce diri kita. So bila kita dah cakap, kita dah perkenalkan diri, saya sekian ejen memasak. So orang dah tahu kita, orang dah tahu nama kita. Kenapa nak orang tahu nama kita? Supaya bila dia berborak dengan kita pun, dia akan panggil kita nama kita lah. Dia takkan panggil bro ataupun sis tu lagi. Okay. So kita pergi kepada poin yang kedua. Lepas kita dah perkenalkan diri kita, kita terus je cakap, tanya dia pula, boleh saya tahu nak panggil cik ni apa ya? So dekat situ kita dah pergi kepada rules yang kedua. Kita nak tanya siapa nama dia. So bila kita dah tanya nak panggil cik apa, so mungkin dia akan jawab, ni saya bagi contoh ya. Kalau ada yang tengok nama yang sama, saya tak mention awak. Okay, mungkin dia akan reply, okay, nama saya Zainab. Ya, saya nak beli Red Velvet. Berapa ya harga?
kebiasaannya prospek-prospek dia akan tanya macam tu lah. Sebab kalau customer biasanya dia dah familiar dengan kita. So tapi yang ni prospek orang yang kita tak kenal pula tu. So biasanya dia akan tanya macam tu lah. So okay, bila dia dah bagi tahu nama dia Zainab, ataupun kita tanya dia tadi nak panggil dia apa, contoh dia bagi nama samaran apa-apa je pun, kita start conversation kita dengan panggil nama dia ataupun nama panggilan yang dia suruh panggil itulah. Tolong jangan gunakan sis bro tu. So contoh saya bagi tadi Zainab, so kita start panggil dengan nama dia supaya benda ni lebih connect kita dengan prospek lah. Okay, kalau dia tanya berapa ya harga, contoh tadi kan, okay, nama saya Zainab, saya nak beli red velvet, berapa ya harga? Kalau nak conversation tu ataupun nak kita lebih akrab dengan dia, kita jangan terus bagi harga. Kita bunga-bunga sikit. So contoh macam saya, bila dia dah tanya, dia dah bagi tahu nama dia nak red velvet, panggil nama dia Zainab, berapa ya harga red velvet? Sekejap, problem sikit. Sekejap. Sorry. Problem sikit pula. Okey, dengar tak suara saya? Mia, dengar tak suara saya? Sorry, ada gangguan teknikal sikit tadi. Okey, saya sambung Okey, bila dia dah bagi tahu saya Zainab, ya saya nak beli red velvet, berapa ya harga? So kalau macam saya tak terus bagi harga. Sebab kita nak bina engagement tu. So saya akan bunga-bunga sikit, saya akan pusing sikit. Oh, Zainab duduk mana ya? Itu soalan saya yang ketiga, related dengan rules yang ketiga, kita nak tahu lokasi dia. Contoh saya, oh Zainab duduk mana ya? Mana tahu kita ni berjiran. So benda tu, poin-poin apa tu, kita punya perbualan tu akan lebih nampak kita ke arah nak rapatkan diri kita dengan dia. So bila orang dah rapat dengan kita akan lebih, kalau kita sebagai prospek pun kita akan lebih selesa. Kita jangan, kalau kita straightforward, contoh dia hantar PM nak red velvet promo, kita pun terus red velvet promo RM 50, contoh RM 40, RM 40 berminat, terus macam tu je. So macam tu, macam tak, kita dengan prospek tu macam tak connect sangat. So dalam memasak, kita cuba elakkan benda-benda macam tu. Jangan, macam saya cakap first tadi lah, jangan jadi malas lah, jangan malas sangat. Kita cuba, sebab prospek yang datang ni, bila kita rapat dengan dia, kita bina hubungan dengan dia, kita akan gunakan dia, bukanlah maksud saya gunakan, kita akan terus berhubung dengan dia dalam jangka masa yang panjang, bukan jangka masa yang pendek. Maksudnya bukannya orang beli dengan kita and then belah habis-habis. So kita tak nak konsep touch and go tu, kita simpan benda tu database kita. Okey, saya terus. Kenapa pentingnya kita tanyakan tempat tinggal dia? Okey, macam saya cakap tadi, kita nak pegang kita punya prospek ni ataupun customer ni untuk long term, bukan short term. So bila kita dah dapat tahu dia tinggal di mana, sebagai contoh saya ambil, kita mungkin tempat korang lah, macam saya di KL, katalah prospek yang PM saya tu Zainab ni duduk di Shah Alam. So kita boleh berhubung dengan dia, oh Shah Alam kan. Contoh ayat dia, oh Shah Alam, okey, dekat sana pun ada outlet, so mudah. So benda-benda macam tu kita connect dengan dia supaya kita akan jadi lebih rapat, supaya prospek tu lebih selesa berbual dengan kita untuk dapatkan item dari kita. Sekejap Okey,
So setiap kali kita nak berbual ataupun setiap kali conversation kita, kalau boleh tolong sebut nama prospek tu lah. Contoh macam saya ni Zainab, so memang kena sebut nama Zainab tu. Okay, so pergi kepada point. Lepas kita dah tahu dia duduk dekat mana, kita pun dah bunga-bunga ayat kita. Okay, macam ni. Allahu Akbar. Sekejap sekejap sorry sangat. Saya pakai airpod ni problem sikit, sorry. Okey, saya teruskan. Lepas kita dah dapat tahu lokasi dia, okey, kenapa pentingnya lokasi dia untuk kita tahu? Kenapa? Okey, point dia kenapa, macam saya cakap tadi, kita nak tahu tempat tinggal dia dekat mana, sebab kita nak berhubung dengan dia dalam tempoh jangka masa yang panjang, berterusan. Kita tak nak touch and go. So bila kita dah tahu dia lokasi dia, senang untuk kita promote pada masa yang akan datang. Apa maksud saya promote untuk masa yang akan datang? Sekejap aduh, malam ni buat hal pula lah. Sorry sangat. Sekejap je. Okey, kenapa kita perlu tahu lokasi tu? Sebabnya contoh kita nak ni untuk masa akan datang, kita nak promote lamp. Contoh kita nak promote lamp, macam Zainab ni, kita tahu Zainab ni ada di Shah Alam. So kita tengok, kita kena tahu setiap outlet tak semua item sama. Maksudnya yang available lah. So katalah dekat Shah Alam tu ada lamp, dekat PJ tak ada, tapi dekat Shah Alam ada. So dekat situ database kita dah tahu dah. Okey, dekat Shah Alam ada lamp, aku nak promote dekat Zainab sebab Zainab lokasi dia dekat Shah Alam. So sebab tu saya kata perlu tahu. Kita kena kumpul database ni. Bila dah ada prospek, even orang tu tak beli sekalipun, kita kena save nombor dia. Bila kita dah tahu nama, kita save nombor dia, sebab itu adalah database. Nombor phone, nama dan lokasi. 3 benda ni kita dapat dan kita save supaya memudahkan kita untuk promote pada masa yang akan datang. Okey, faham dekat situ kenapa perlunya kita tanya tempat tinggal dia dan kita kena simpan. Okey, so kita pergi kepada conversation seterusnya. Bila kita dah tahu tempat tinggal dia semua, kita dah borak, dah bunga-bunga. Okey, kita terus kepada item. Kita akan PM dia, continue PM kita. Zainab nak beli red velvet ya? So dia akan jawab ya. So kita tanya dia pula. Kita jangan, macam saya kata, kita jangan straight point. Kita jangan terlalu straightforward. Kita tanya pula, kita pusing sikit. Kita just tanya je, nak beli ni untuk makan sendiri ataupun untuk kenduri ataupun ada parti sebagainya lah. So kalau dia kata untuk makan sendiri, okey lah. So kita boleh terus dengan price semualah. Contoh kalau dia kata ni untuk parti, untuk hari jadi anak. Contoh so kita tanya, hari jadi tu anggaran berapa orang? Kalau dia kata 10-20 orang, so kita boleh lagi time ni lah kita nak buat upsell. Kita akan cakap dengan dia, okey Zainab, macam ni kek ni sesuai makan untuk, yelah biasa kek Mama Sab ni untuk saiz 7 inci, normally 4 ke 5 orang lah untuk makan selesa, tak berebut 4 ke 5 orang. So kita boleh explain dekat dia. Okey, kenapa kita nak kena explain? Sebab kita cuba jadi konsultan. Okey, kita dengan prospek ataupun kita dengan customer, kita jangan terus menjual. Kadang-kadang kita perlu jadi konsultan. Bila kita jadi konsultan, orang lebih yakin dengan kita sebagai penjual. So kita try jadi konsultan. Kita cakap dengan dia, okey Zainab, kek ni saiz 7 inci, rasanya
sesuai untuk makan 4-5 orang je. Kalau 20 orang, saya cadangkan ambil kek lain sekali. So dekat situ kita buat upsell, kita suggest dekat dia, kita cadangkan dekat dia. So siapa yang untung kalau benda tu menjadi? Kalau tak buat, memang takkan jadilah. So kalau jadi, Zainab tu jadi ambil 2-3 kek, kita boleh promote. Katalah dia tak nak red velvet juga, kita suggest lah kek lain kan. Kita boleh ada HCC, ada NCT, kita promote kek-kek yang lain. So dekat situ dia dapat benefit, makan ramai-ramai, dan kita pun sebagai seller akan dapat keuntungan lah. So benda tu, sebab tu dalam perniagaan kita kena win-win situation. Maksudnya kita sebagai peniaga bukan untuk meniaga je, tapi kita sebagai peniaga adalah untuk membantu menyelesaikan masalah pelanggan. So kena ingat konsep tu. Kita bukan peniaga yang meniaga sahaja, kita adalah untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Okay, so bila andai kata benda tu terjadi, dia nak tambah kek, so benda tu adalah upsell lah. So tolong praktikkan benda ni bila buat selling, bila start dah ada orang nak beli, yang dah confirm dengan satu item, kita buat upsell. Contohnya orang nak beli kambing perap kita. Bila orang nak beli kambing perap, kita upsell lah dengan item-item promo kita, kek-kek yang lain. Kalau orang nak beli kek, kita upsell lah dengan cookies-cookies yang ada. So upsell ni penting untuk kita dan juga untuk prospek ataupun customer lah. Okay, so kita pergi kepada point kita yang terakhir. Bila customer tu dah confirm, okay, dia kata okey lah MJ, jadilah Kak ambil lah, Kak Zainab ambil lah red velvet dengan HCC contoh okey, kita pun bagi harga semua dan dia setuju dengan harga runner semua. Dia buat bayaran. Bila dia dah buat bayaran, kita selalunya memanglah terima kasih tu memang takkan lekang lah, memang kita akan bagi terima kasih, tapi tak cukup sebab tak cukup sekadar terima kasih, kita kena bagi lebih. So saya bagi contoh ayat, bila customer dah confirm, dah bayar, kita reply, terima kasih Zainab, semoga Zainab dimurahkan rezeki lagi lepas ni. Kita doakan dia supaya dia senang dengan kita, supaya dia selesa dengan kita benda ni untuk kegunaan masa akan datang, supaya dia tak cari orang lain lagi. So kita tambah lagi, sekejap kita tambah lagi. Bila kita dah doakan dia supaya murahlah rezeki dia lepas ni, kita cakap lagi, Zainab save lah nombor saya, Zainab save lah nombor MJ, sebab lepas ni MJ akan selalu share promo-promo baru dekat status WhatsApp, so Zainab boleh tengok. Point kita, so biar dia save nombor kita, sekurang-kurangnya lepas ni bila dia nak cari produk memasak lagi, dia dah ada list kontak kita, dia akan cari kita, dia tak payah nak susah-susah cari orang lain lagi. Okay, and then kita tambah lagi satu last word, kita tambah Zainab, saya nak minta izin, ataupun Zainab, MJ nak minta izin ni, lepas ni kalau ada promo, boleh tak MJ share dengan Zainab? Kalau dia kata boleh, so kita share lepas ni. So benda tu database kita memang kena kumpul database sebanyaknya untuk kesenangan kita akan datang. Kita susah sekarang tak apa, tapi senang akan datang. Sampai bila korang nak keep cari prospek baru, tak ada orang yang repeat order. Saya tahu penat untuk dapatkan prospek, penat untuk dapatkan orang PM kita duk keep promote, penat. Tapi kita jangan mengalah lah, promote tetap kena. Tapi kalau contoh prospek baru tak datang, kita dah ada database kita yang besar yang kita dah kumpul, so dekat situ senang untuk kita follow up dengan prospek-prospek kita yang terdahulu lah. So kita minta izin dia untuk approach dia kalau ada promo-promo baru yang akan datang. So dekat sini maksudnya kita still keep in touch dengan dia. Kita dah minta izin, kenapa kita perlu minta izin? Bila kita minta izin, kita share dengan dia, benda tu dah tak akan jadi annoying. Kalau korang tak minta izin, korang sekadar save je nombor dia,
Lepas tu bila ada promo korang share, lama-lama orang akan annoying. So satu lagi, saya tak tahu untuk leader-leader lain, tapi ni pandangan saya ataupun pandangan pribadi. Memasak seminggu boleh dikatakan 2 kali promotion, betul? So untuk kita PM orang yang sama, janganlah setiap kali promo. Kalau setiap kali promo kita PM dia, benda tu kemungkinan besar akan jadi annoying lah pada prospek-prospek kita. So jangan selang-seli lah. Katalah promo yang ni kita PM orang ni, untuk promo yang akan datang kita PM pada orang-orang yang akan datang. Ataupun kita tahu, contohnya orang ni sebelum ni beli NCT, so kita tahu dia memang peminat NCT. So bila ada promo NCT, kita terus tuju dia, cari orang-orang yang dah ada experience dengan NCT ni. Kita boleh, sebab dia dah beli, dia dah tahu macam mana rasa NCT tu. Kalau cakap tak sedap, tipulah. Saya tak pernah, sepanjang saya join Mama Sab, saya tak pernah lagi dapat feedback ataupun dapat testimoni negatif dari customer yang menyatakan kek Mama Sab tak sedap. Tak pernah, sumpah tak pernah. So itu adalah conversation yang terakhir. Kita dah minta izin semua, dia pun okay, settle, proses jual beli kita settle. So dekat sini poin saya yang terakhir, saya nak tekankan lagi sekali, bila kita promote dekat IG ataupun Facebook, orang akan PM kita, katalah 10 orang, satu hari 10 orang PM kita, tapi yang beli 3 orang sahaja. Tolong jangan buang lagi 7. Okay, kita dah ada nombor, so lagi 7 tu tolong simpan nombor dia. Okay, sebab benda tu database. Macam saya katalah, database ni penting untuk kita, kegunaan kita pada masa akan datang. Database ni kalau boleh kita kumpul sebanyak mungkin. Orang yang lebih banyak database, orang tu akan lebih mudah buat sales untuk akan datang. Okay, faham tak? Saya bercakap habis sorang-sorang. Faham tak? Sorry lah kalau laju ke apa. Sebab malam ni saya tak nak ambil masa lama, dan saya pun start awal sebab saya faham besok kerja lagi. Memang live saya pun saya takkan start, maksudnya saya takkan ambil masa yang lama untuk korang lah. So saya memang bagi short live lah, poin-poin penting je. So macam ni, hari ni topik saya macam mana nak approach orang yang PM kita yang kita tak kenal. So orang tu PM dari mana, orang tu akan PM maksudnya dari FB ataupun IG, hasil daripada promote kita. So saya ulang sikit je, sekali imbas macam mana nak approach. Kita ada rules yang pertama, kita perlu dalam conversation kita perlu introduce diri. Kita mesti tanya siapa nama dia, supaya kita berborak sentiasa sebut nama dia, jangan gunakan gelaran sis atau bro. Dan rules yang ketiga, kita dapatkan lokasi prospek kita supaya kita senang nak follow up pada masa-masa yang akan datang. Okay, so saya rasa cukup sampai tu je pada malam ni. Ada apa-apa soalan? Najihah faham coach. Okey Jihad, terima kasih. Ada apa-apa soalan tak? Ingat poin saya yang paling penting, database tolong kumpul sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting. Korang bila dah ada database, memang senang lah untuk korang nanti. Kalau korang tak ada database kecil, so korang akan keep cari customer baru. So benda tu yang takut nanti customer tak datang, korang akan fed up lah. Bila fed up, kita tak nak bisnes kita terbengkalai. Sebab ini peluang kita. Platform Mama Sab ni adalah peluang yang saya rasa sebaik-baiknya untuk kita jana income. Kita tak payah keluar modal, kita tak perlu nak pegang stok. Item memang orang cari. Kita jangan gusar ataupun jangan bimbang dengan dropship yang terlampau ramai. Sebabnya ramai dropship, masing-masing ada skill, masing-masing ada prospek yang tersendiri. So tak mustahil untuk korang
boleh hit agent ataupun stokis ataupun master stokis seterusnya lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa saya akhiri live saya pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton. Saya harap perkongsian saya pada malam ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat pada semua. Okay, so jangan lupa tips saya malam ni. Siapa yang tak tengok untuk macam mana kita nak approach orang yang kita dah kenal dekat WhatsApp, boleh tengok video saya sebelum ni lah. Okay, jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.